negara. Ini sangat penting untuk kita zahirkan kerana beberapa hari saja lagi kita akan menyambut sambutan Hari Malaysia. Betul, tetapi mungkin ramai yang tidak tahu bahawasanya hari ini 11 September 2021 merupakan genap 62 tahun Parlimen Malaysia ditubuhkan. Jadi untuk kita berkongsi lebih lanjut lagi tentang sambutan ini, bersama-sama kita pada waktu ini kita perkenalkan Yang Berhormat Dato' Azhar Azrin Harun yang di-Pertua Dewan Rakyat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Sama-sama. Kita sangat berbesar hati sebab selalu kita tengok dari jauh je. Ini persamaan kita pada waktu ini. Dalam masa yang sama kita bercakap tentang 62 tahun mana usia perubahan selama ini pada pandangan Yang Berhormat Datuk, sejauh manakah institusi ini telah berjaya menjalankan peranannya seperti yang digariskan oleh Perlembagaan Persekutuan? Seperti yang dikatakan tadi, ramai yang mungkin tak tahu, hari ini ialah hari sambutan 62 tahun Parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia yang pertama mula-mula bersidang pada hari ini, 62 tahun yang lepas, pada tahun 1959, selepas pilihan raya umum kita yang pertama. Semasa itu, bangunan Parlimen pun belum ada. Persidangan tu diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya di Jalan Sultan Salahuddin dan kemudiannya berpindah ke bangunan Matic sekarang ni, bangunan penerangan pelancongan Malaysia sekarang ni, Matic di Jalan Ampang. Bangunan Parlimen yang sekarang yang kita ada sekarang ni hanya bermula pada 1963 sebenarnya. Ialah sepanjang sejarah Malaysia dari semenjak kita mencapai kemerdekaan, Parlimen Malaysia sebagai institusi yang berintegrasi, yang utuh, adalah satu institusi yang telah menjalankan fungsinya dengan cemerlang sekali, menggubal undang-undang dan menjadi satu institusi yang check and balance, tindakan-tindakan dan polisi-polisi kerajaan yang diambil oleh pihak eksekutif. Kita akan terus menjalankan fungsi tersebut dan sudah tentunya kita akan mengadakan inisiatif-inisiatif penambahbaikan. Reform ni ianya adalah satu inisiatif yang berpanjangan. Kita sentiasa mencari jalan, mencari idea dan melaksanakan idea dan polisi-polisi reform dari masa ke semasa. Yang Berhormat Datuk menyentuh berkenaan polisi-polisi reform dan kita sedia maklum Parlimen Malaysia telah melaksanakan program reformasi semenjak 2006. Jadi pandangan Yang Berhormat Datuk sendiri, jauh mana reformasi yang telah dilaksanakan ini telah membawa perubahan kepada Parlimen pada hari ini, Yang Berhormat Datuk? Ya, sebenarnya ramai yang tak nampak reform itu sebab sebenarnya reform dalaman so sebagaimana yang kita tahu, macam dari segi prosedurnya kita dah ada reform kamar khas, di mana kita ada kamar khas tiap-tiap minggu, di mana tiap-tiap MP boleh menanyakan soalan kepada mana-mana menteri yang mereka suka, membawa persoalan-persoalan mengenai kawasan mereka sendiri. Kamar khas itu yang kita dah buat. Kemudian dari segi prosedur pun kita ada beberapa reform. Di bawah saya, masa yang saya beri untuk setiap MP dari sebelah kerajaan dan juga sebelah pembangkang adalah sama, dan saya akan menurut senarai yang disediakan, senarai pembahas yang disediakan oleh Chief Whip masing-masing. Saya tak campur tangan. Malah masa yang saya berikan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang adalah sama masa dengan menteri di dalam sesuatu usul tu. So kalau menteri menggunakan sejam untuk usul beliau, maka sejamlah yang akan saya beri kepada Ketua Pembangkang. Tetapi saya rasa yang paling signifikan sekali ialah saya hendak membudayakan penggunaan Special Select Committee ini, Jawatan Kuasa Pilihan Khas. Saya rasa Jawatan Kuasa Pilihan Khas ini mempunyai peranan yang amat penting di dalam check and balance dengan kerajaan atau pihak eksekutif ni. Kerana mesyuarat Jawatan Kuasa Pilihan Khas ni, dia lebih orang kata lebih private dan dia lebih kecil. Oleh itu perbincangan itu dapat dijalankan dengan lebih mendalam, tanpa banyak sangat politiknya. Dia lebih intimate lah orang kata. Dia lebih private, dia lebih mendalam, dan mereka ni Jawatan Kuasa Pilihan Khas ni mempunyai kuasa untuk
memanggil menteri, memanggil penjawat awam untuk ditanya soalan. Itu adalah yang saya rasa proses penambahbaikan yang amat signifikan bagi Parlimen Malaysia. Dan kita melihat juga sejak ke belakang ini juga ada terdapat juga suara-suara ataupun pandangan mengenai Parlimen seharusnya lebih berkuasa dalam membuat sesuatu keputusan ataupun dalam erti kata yang lain Parlimen sebagai cabang legislatif perlu bebas daripada pengaruh dan juga kawalan mana-mana pihak dalam membuat keputusan. Jadi apa pandangan yang Bapak Datuk mengenai perkara ini? Ya, saya setuju kerana Parlimen sepatutnya bebas seperti juga pihak kehakiman sepatutnya bebas dan saya pasti bahawa Parlimen dan juga pihak kehakiman adalah bebas daripada campur tangan pihak eksekutif. Malah semasa saya menjadi Yang di-Pertua, kita tidak pernah disuruh ataupun diberi arahan oleh pihak eksekutif untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Polisi-polisi itu sememangnya bergantung kepada ahli-ahli Parlimen sendiri untuk membahaskan apa-apa polisi yang dibentangkan di Parlimen dengan secara mendalam dan secara halus dan secara ilmiah dan tidak beremosi. Itu terpulanglah kepada ahli-ahli Parlimen sebenarnya. Sekiranya mereka tidak beremosi dan menghadapi sesuatu idea atau polisi itu secara ilmiah, secara mendalam, maka akan menjadi baiklah polisi tersebut, bertambah baiklah polisi tersebut dapat dibahaskan. Sebagaimana yang kita dapat lihat di Parlimen tu, masa tu adalah emas. Betul. Adalah emas. Jadi kalau masa tu dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk membahaskan polisi dan kita kurangkan sedikit politicking di dalam Dewan tu, maka saya rasa polisi-polisi yang diluluskan oleh Parlimen tu akan dapat menjadi lebih berkualiti, lebih baik kan. Jadi kualiti perbahasan pun akan menjadi lebih baik. Dalam hal ini jugalah saya akan nyatakan lagi bahawa Jawatan Kuasa Pilihan Khas amat penting. Kerana proses check and balance tu dapat dijalankan dengan lebih private, lebih intimate dan dengan secara lebih mendalam. Kerana Jawatan Kuasa Pilihan Khas ni dia bipartisan. Pemangkang pun ada, kerajaan pun ada, dan dia mempunyai kuasa untuk memanggil orang, untuk subpoena orang, bawa dokumen dan sebagainya. Okay. Yang Muhammad Datuk, kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini kita masih lagi berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 dan ianya juga memberi impak kepada pelaksanaan ataupun persidangan Parlimen khususnya. Jadi bagaimana cabaran dalam hal ini dari segi pelaksanaan untuk memastikan institusi Parlimen itu selamat dan juga dapat berlangsung bagi membicarakan ataupun membincangkan isu-isu berkaitan negara, rakyat dan juga masyarakat secara amnya? Ya, ialah persidangan pada masa yang lepas pun bajet tahun sudah dan baru-baru ini mesyuarat khas yang diadakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa itu, dan pada masa ini juga persidangan yang kita akan datang ni cabaran yang paling hebat ialah COVID. Dan banyaklah inisiatif-inisiatif untuk meminimalkan risiko penyebaran COVID di Parlimen itu. Kerana pada persidangan mesyuarat khas yang baru-baru ni pun 4 hari itu pun ramai yang kena COVID. Dan daripada 8 sampel yang dibawa ke KKM, 8 sampel, 6 daripada sampel itu ialah Delta variant. Daripada 8. Jadi malah ada laporan yang mengatakan bahawa ada pegawai tugas-tugas khas seorang Timbalan Menteri itu pun meninggal dunia akibat COVID dan disyaki bahawa beliau mendapat COVID di Parlimen. Kerana CT value dia itu amat tinggi. CT value-nya 12. Jadi dia punya virus load tu tinggi. So COVID ni merupakan satu cabaran yang amat hebatlah untuk persidangan kali ini. Kerana kali ini kita akan bersidang dari hari Isnin ni 13 September sehingga 12 Oktober. Kemudian kita berehat sekejap. 25 Oktober kita akan memulakan persidangan bajet sehingga 16 Disember. So yang paling mencabar bagi saya ialah COVID lah. Jadi banyak inisiatif ditumpukan
ke arah meminimalkan risiko penyebaran COVID itu. Baik, dalam usaha itu juga kita nak tahu juga apa tindakan susulan daripada apa yang telah berlaku itu menjadi pengajaran juga untuk langkah yang seterusnya. Ya. Pihak PAC, Jawatankuasa Kira-Kira Wang, yang telah bermesyuarat dan mereka telah memanggil KKM, Tan Sri DG Tan Sri Nur Hisham sendiri yang datang, dan Menteri Kesihatan pada waktu itu pun datang. Dan di dalam tu kita lihat berbagai-bagai persoalan telah dibincangkan oleh jawatankuasa tersebut, dan mengikut laporan yang diberikan dan mengikut rekomendasi KKM dan Kementerian Kesihatan tu, maka kita telah banyak membelajarkan wang sebenarnya, dan kita telah banyak install mekanisme-mekanisme untuk mengurangkan penyebaran COVID di udara ni. Jadi kita membersihkan udara lah sebenarnya. Jadi contohnya kita sekarang telah install penggunaan ultraviolet air filter di dalam dewan-dewan yang besar di Parlimen, dan juga sistem pengudaraan tu kita pakai HEPA air filter, 40 unit semuanya seperti di hospital-hospital. Dan di bilik-bilik mesyuarat dan di ofis-ofis pejabat yang kecil itu kita pakai teknologi nano dalam satu alat ni dipanggil Nano X, di mana telah dibuktikan dapat membunuh banyak bakteria dan juga virus COVID ni di udara. Jadi sekarang tahap pengudaraan di Parlimen ni sekarang setelah kita pasang semua mekanisme-mekanisme tersebut, kita adalah setaraf dengan pengudaraan di hospital sebenarnya. Amat bersih. Amat bersih. Malah selepas kita install Nano X tu, kita adakan ujian, ternyata amat berkurangan bakteria dan kuman-kuman di udara di Parlimen Malaysia. Yang membuat Datuk, kita dah dengar banyak langkah-langkah penambahbaikan dan juga kaedah-kaedah pencegahan untuk kita mengurangkan risiko jangkitan dan untuk memastikan ruang Parlimen itu selamat untuk dikunjungi dan juga untuk keberadaan seseorang. Jadi ada juga cadangan daripada pihak luar yang menyatakan mengapa sidang Parlimen ini tidak diadakan secara hybrid, Datuk. Jadi mungkin Yang Berhormat Datuk boleh menjawab perkara ini dari segi ketersediaan Parlimen itu sendiri, Datuk. Mengenai hybrid, Parlimen bersedia bila-bila masa sekarang untuk menjalankan persidangan secara hybrid. Semua kelengkapan dan peralatan telah dipasang, dan kita telah bukan saja dipasang, kita telah komisionkan test, dan kita telah integrasikan sistem yang baru ni dengan sistem yang lama. So kita sememangnya bersedia pada bila-bila masa untuk mengadakan persidangan secara hybrid, di mana sejumlah ahli Parlimen boleh berada secara fizikal di dalam Dewan, dan sejumlah lagi dari luar melalui aplikasi Zoom dan sebagainya. Malah draft peraturan mesyuarat untuk persidangan hybrid telah disediakan dengan of course dengan bantuan dan inisiatif pegawai undang-undang saya. Kita telah ada semua tu. Malah cara mengundi, cara mesyuarat dijalankan, cara percakapan, perbahasan, cara menanyakan soalan, cara untuk untuk intervene pun kita telah semua adakan dalam peraturan tu. So kita bersedia. Tapi saya rasa aspek perundangan dari segi keperlembagaan tu perlu sedikit lagi diperhatikan. Adalah menjadi niat saya untuk membawa perkara ini ke Jawatankuasa Dewan pada hari Isnin ni. Saya telah panggil mesyuarat Jawatankuasa Dewan kerana sekurang-kurangnya niat saya ialah untuk membolehkan mesyuarat jawatankuasa pilihan tadi dibuat secara online. Jadi insya-Allah kita akan bawa perkara ini ke Jawatankuasa Dewan untuk dibincangkan pada hari Isnin ni. So kalau Jawatankuasa Dewan bersetuju, maka sekurang-kurangnya mesyuarat
jawatankuasa pilihan khas dapat diadakan secara online dan tak perlulah penjawat-penjawat awam kita yang dipanggil oleh jawatankuasa tersebut datang ke parlimen. Mereka boleh duduk di ofis mereka sendiri secara Zoom. Jadi kuranglah sikit kita dapat meminimalkan risiko penyebaran COVID itu. Ya. Baik, jadi dengan ulang tahun Parlimen ke-62, kita mohon untuk Yang Berhormat Datuk kongsikan juga aspirasi dan juga visi yang dirasakan perlu mengenai Parlimen secara keseluruhan dan yang ingin dilakukan pada masa depan. Ya, visi saya sebenarnya ialah untuk melihat Parlimen itu lebih utuh di dalam menjalankan fungsi penggubalan undang-undangnya serta juga lebih utuh di dalam fungsinya untuk membincangkan dengan secara mendalam, secara ilmiah polisi-polisi kerajaan. Nombor satu. Nombor duanya, macam saya kata tadi, pembudayaan penggunaan jawatankuasa pilihan khas tu perlu dikukuhkan, perlu diperkuatkan kerana saya amat percaya bahawa jawatankuasa pilihan khas mempunyai satu fungsi yang amat penting di dalam check and balance pentadbiran negara kita. Tetapi ialah saya guna perkataan membudayakan sebab kita perlu membudayakan penggunaan jawatankuasa pilihan khas ni sebab sebelum ini kita tak pernah guna pun. Ya. Tapi sememangnya begitu, kalau di England pun House of Commons tu kita lihat walaupun jawatankuasa pilihan khas ni Special Select Committee dah wujud punyalah lama beratus tahun. Tapi penggunaannya hanya bermula digunakan secara kuat, secara bersepadu pada 1970-an saja. Jadi dia macam 200 tahun diambil masa untuk membudayakan penggunaan jawatankuasa tersebut. Malah di Malaysia ni pun sebelum ni pun tak ramai orang yang sedar wujudnya jawatankuasa pilihan khas ni. So kita baru mula nak guna tu. Satu apa orang kata berita yang amat agak menggembirakan ialah saya telah dapat saya dengan pertolongan sekretariat saya di bawah pimpinan Ketua Pentadbir Parlimen telah mendapat sedikit allocation dari Ministry of Finance di mana kita sekarang mempunyai 11 staf yang khusus untuk jawatankuasa pilihan khas. Jadi jawatankuasa pilihan khas di Parlimen sekarang buat pertama kali sejak kita merdeka mempunyai sekretariatnya yang asas. Basic sekretariat lah 11 orang. Kita mulakan ianya satu permulaan yang baik. Kerana sekarang jawatankuasa pilihan khas mempunyai stafnya sendiri. Dulu tak ada staf, dia terpaksa pinjam dari Dewan Rakyat. Jadi staf-staf Dewan Rakyat tu dia agak lebihlah dia punya tanggungjawab tu. Dia ada kerja Dewan Rakyat, kemudian dia dipinjam ke jawatankuasa pilihan khas. So sekarang jawatankuasa pilihan khas mempunyai 11 staf yang hanya bekerja untuk jawatankuasa pilihan khas. So insya-Allah di masa akan datang kita boleh membesarkan lagi dan memperkukuhkan lagi sekretariat. Baik. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. InsyaAllah dalam masa yang akan datang juga kita akan menjemput lagi Yang Berhormat Datuk untuk kita membicarakan berkenaan institusi Parlimen ini. Selalunya kita melihat Yang Berhormat Datuk dengan pakaian rasminya. Hari ini dengan pakaian casual. Kami cukup berbesar hati sebenarnya dapat menjemput Yang Berhormat Datuk Azhar Azizan Harun yang di-Ketua Dewan Rakyat ke Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Ya, dan yang paling utama selamat menyambut ulang tahun yang ke-62 kepada Parlimen. Jadi kita berakhir sini untuk siaran Selamat Pagi Malaysia. Kita ucapkan terima kasih kepada anda semua yang setia dari awal hinggalah penghujung siaran. Dan ingatlah apa segala yang kita lalui pada hari ini, ujian dihadapi, kita lalui dengan tenang kerana yang paling penting adalah untuk kita tahu bahawasanya Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Betul Tuhan ni. InsyaAllah dengan peranan kita semua, tanggungjawab kita semua di bawah semangat keluarga Malaysia, kita akan lalui dan harungi hari-hari yang mencabar ini dengan bersama-sama dan juga kita akan menang bersama dengan keteguhan kita semua. Ya, sampai kita bertemu lagi dalam lain siaran. Saya Hani Hamid dan saya Munawar Azmi mewakili kru penerbitan Selamat Pagi Malaysia dan juga